Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ila syarifin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi wa Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma Rabbi zidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Nazim kita puasa dan imam Bilal serta ahli puasa di setiap alam. Tuan-tuan para asatizah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa alhamdulillah. Kita merafakan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kita bersama-sama menaikkan solat untuk maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua dalam kita menaikkan ibadah, menaikkan hak kita sebagai seorang Islam, menunaikan kewajiban kita itu menaikkan solat fardu waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan pahala yang akan diberikan ganjaran kepada kita semua, dan mudah-mudahan dalam kita duduk i'tikaf di masjid ini sebentar menunggu Isya, mudah-mudahan Allah golongkan kita di dalam golongan Raudhatul Jannah, tamat-tamat syurga. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan para malaikat akan bersama-sama dengan kita untuk mendoakan sesayap yang kita tergolong kepada orang yang menentukan manusia. Baik, alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini menyambung pengajian kita tentang keubatan Islam secara asasnya, iaitu bab yang keempat tentang peranan doa, di mana doa ini merupakan suatu keistimewaan yang ada dalam keubatan Islam, dan dia membezakan antara keubatan Islam dengan keubatan yang lain. Beza di antara perubatan Islam itu iaitu adanya peranan kita, iaitu tabahi dengan doa. Membandingkan tuan-tuan boleh, saya tidak menyangkal iaitu perubatan fizikal kita pergi ke hospital, klinik dan sebagainya. Tetapi dengan perubatan Islam ini adanya peranan yang paling mustahak sekali, iaitu doa. Dan itulah kalau kita lihat, kita boleh lihat dalam Islam, beliau merujuk kepada pengobatan alopati moden yang kita tidak menafikan, yang bentuk rawatan yang dijalankan adalah seperti pemeriksaan suatu mengenal pasti apa juga gejala penyakit, seterusnya diberikan ubat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi kita tidak nafikan kerana perbuatan moden dan seterusnya, perbuatan monogami dan sebagainya, dan tidak dinafikan juga setengah-setengah penyakit itu sembuh dan setengah itu berlaku sebaliknya. Malahan jika berpenyakit itu kronik, ia perlu mendapat rawatan yang kita rasakan perlunya proses pembedahan atau perawatan susulan, terapi dan sebagainya. Sebab itulah penggunaan doa ini adalah satu asas penting dalam pengobatan Islam yang kita tidak mengabaikan, dan juga kita tidak menafikan ikhtiar rawatan Islam.
rawatan mendoakan pesakit ini pada suatu situasi yang memerlukan penggunaan penggabungan dan penggunaan bahan-bahan tertentu. Antaranya yang telah saya kabarkan kepada tuan-tuan, saya cakapkan menggunakan kekuatan Islam itu menggunakan air ataupun tumbuh-tumbuhan, termasuklah herba dan bahan-bahan yang tidak bercanggah dengan hukum syara. Bila proses dalam perubatan Islam, maka kita kekalkan, kita memakai suatu bahan yang telah didoakan. Kita gunakan air didoakan, dijadikan penawar ataupun ubat sebagai ikhtiar untuk kita memperoleh kesembuhan tersebut. Maka semua amalan ini merujuk kepada Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, ijma' sahabat dan amalan para muktabar dan para salafus salih, di mana amalan yang terpenting ini dalam pengobatan Islam ialah yang kita gunakan menggunakan penggunaan surah Al-Fatihah yang menjadi asas utama sebagai satu doa rawatan. Maka amat ditekankan bahawa seorang yang merawat, seorang perawat itu perlu menguasai dan memahami surah tersebut. Ini surah Al-Fatihah daripada aspek kaedah ataupun teknik membaca. Begitu juga untuk merangkumi pembacaan secara tertib, sama ada tuan dan tertib dan sebagainya, sehingga dikatakan menepati hukum tajwid. Seorang yang melakukan penggunaan surah Al-Fatihah ini, hendaklah dia membaca dengan penuh keyakinan, yakin yang menyembuh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penggunaan kita membaca surah Al-Fatihah mengikut kaedah dan menggunakan pembacaan mengikut hukum tajwid, maka dalam surah Al-Fatihah ini merupakan suatu ibu kepada Al-Quran, di mana hujah menggunakan dan mengutamakan surah Al-Fatihah ini dengan mengambil akibat. Kita boleh lihat daripada kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi seorang pemimpin daripada satu kaum yang terkena sengatan kala jengking. Itulah saya ceritakan pada bulan yang lepas, ya, di mana keterangan-keterangan daripada hadis ini yang diperjelaskan dalam bacaan saya yang dahulu. Sebab itulah kita menggunakan membaca surah Fatihah ini menjadi asas utama sebagai permulaan dalam akut rawatan penyakit. Dan seterusnya digabungkan dengan doa-doa yang tertentu mengikut kesesuaian dan cara pengobatan sesuatu penyakit yang dihidapi. Sebagai contoh, amalan memohon perlindungan diri daripada gangguan makhluk halus seperti jin dan syaitan, maka tuan-tuan adalah menggunakan, dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan mu'awwizat. Apa itu al-mu'awwizat? Iaitu bacaan daripada 3 qul huwallahu ahad hingga ayat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Seterusnya digunakan dengan penggunaan ayatul kursi serta dilengkapi dengan bacaan doa-doa yang boleh menghindari sebagai satu perlindungan disertai dengan niat mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya penjagaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penekanan yang diberikan setiap doa yang kita pohon itu hendaklah ditanam dengan penuh keyakinan dalam diri kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkan penyakit yang dihidapi. Suatu keyakinan yang perlu kita ketahui seharusnya wujud daripada dua pihak.
sama ada seorang perawat yang berdoa untuk merawat pesakit, begitu juga dengan pesakit. Pesakit yang menghadapi suatu penyakit itu hendaklah yakin bahawa penggunaan doa atau menggunakan surah Al-Fatihah ataupun penggunaan muawizah itu bahawanya sesungguhnya segala kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik seorang perawat. Dan dialah yang berhak memberikan kesembuhan tersebut atau sebaliknya bergantung kepada kehendak. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan selalu baca dalam surah Al-Ghafir ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Telah dijelaskan dalam surah Al-Ghafir ayat 65 bahawasanya doa merupakan senjata bagi orang-orang beriman, dan dengan berdoa itu sesuatu perkara itu dapat berubah. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu anhu, la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umr illa al-bir. Tidak tertolak qada itu kecuali dengan doa, dan tidak bertambah umur, panjangnya umur kecuali dengan kebaikan. Dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya apa dua bala dan ibtilak termasuklah penyakit ataupun kesusahan, kegelisahan, malam, kerugian dan sebagainya tidak akan sembuh ataupun berubah jika tidak beramal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui amalan berdoa kita menunjukkan bahawa manusia ini seorang hamba yang sangat lemah dan bergantungan sepenuhnya atas apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan yang pertama, kita berdoa itu, doa merupakan satu jalan seseorang itu untuk memohon sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkurangan, malahan dengan kasih sayangnya, luasnya kasih sayangnya akan memakbulkan segala permohonan hambanya yang sentiasa memerlukan pertolongan kepadanya. Sebab itu kita sentiasa sering memanjatkan doa, di mana doa ini adalah suatu tergolong daripada kalangan orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang sentiasa berdoa menunjukkan bahawa segala pergantungan perjalanan kehidupannya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana doa adalah sebahagian daripada ibadah yang menuntut supaya diamalkan seharian di dalam diri kita. Amat malang seseorang yang meninggalkan doa. Apabila selesai saja solat, kita tidak berdoa. As-salatu bermakna doa, ya. Tetapi kita kena ingat, selepas solat jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sentiasa berdoa, bermunajat antara seorang hamba dan penciptanya. Inilah anggapan yang saya katakan saja salah, iaitu menyatakan bahawa doa ini adalah amalan bagi orang yang dalam kesusahan.
lemah, seorang yang berputus asa ataupun orang yang tidak punya harapan. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Maka terdapat dua kaedah berdoa yang boleh kita lakukan oleh seorang itu, sama ada ia bermunajat terus, memohon sebarang perkara yang dihajati, ataupun melalui ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, perubatan alopati moden yang boleh digabungkan dengan kaedah penguatan Islam. Umpamanya sebelum ini sesuatu pembedahan dijalankan, didahului dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah supaya selamat di dalam proses pembedahan tersebut dan disembuhkan penyakit selepas pembedahan tersebut. Maka demikian jugalah seorang itu amat digalakkan supaya memulakan apa jua kerja dengan mendahului lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu anjuran serta amalan yang membaca basmalah, bertujuan agar pekerjaan yang kita lakukan ini mendapatkan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amat jelas kepada kita semua, menunjukkan bahawa doa menjadi jalan pergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semua perkara yang kita lakukan. Kecuali lah mereka yang nak melakukan maksiat. Ada tak orang nak melakukan maksiat, dia nak mencuri duit masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Nak umpai duit masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil barang orang, Bismillah. Tak ada. Ya. Kalaulah ada pencuri baca Bismillah, dia tak jadi, bertukar niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, dia letak balik barang itu, dia tidak akan mengambil barang itu. Sebab itu kita ada pengalaman bahawa ada suatu di sekolah, ya, asrama, lakunya kecurian. Dia panggil semua pelajar-pelajar berkumpul. Dia katakan, malam ni kita ada buat bacaan Yasin. Lepas habis baca Yasin, air ini semua pelajar wajib minum. Sebab kita ada baca Yasin ni tujuannya nak minta Allah SWT pergantungan, bermohon pada Allah Ta'ala agar orang yang mengambil barang ini supaya dia pulangkan balik. Atau dia tak pulang, dia minum air ni, dia akan muntah. Kita bagi psycho je tuan-tuan, ya, ke sekolah baca Yasin, setelah baca Yasin, bila time nak minum, jumpa, alhamdulillah dapat kita, bagi tahu psycho je. Siapa yang minum air ni, yang mencuri, dia baca Yasin ni, baca Yasin tak, dan nak minum dah begitu, nak jumpa ustaz personal kata, saya lah ambil ni. Itu baru sedikit je, ya. Jadi orang yang nak melakukan pekerjaan untuk mendapatkan keberkatan, ya, apa jua pekerjaan kita, baik kita nak mengambil air, nak pakai baju, ya, nak bawa kereta, kita mulakan pekerjaan dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah anjuran serta amalan yang baca basmalah ini, dia panggil istilah basmalah. Tujuannya agar pekerjaan yang kita lakukan itu mendapat keberkahan atau keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa doa ini menjadi jalan pergantungan kita. Maka merujuk saya balik kaedah pengubatan Islam, tujuan kita berdoa itu adalah untuk memohon kesembuhan penyakit, memenuhi suatu hajat yang besar,
ataupun memohon dihindarkan daripada gangguan makhluk halus. Berapa ramai ini tuan-tuan yang orang yang sakit, yang telah dia pergi hospital, pergi ke klinik dan sebagainya, mendapat rawatan, tetapi dalam masa yang sama rupanya penyakit yang dialami itu ada kaitannya dengan gangguan makhluk halus. Sebab itu kalau kita merujuk pada ayat suratul Baqarah ayat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu dia wajib percaya adanya alam ghaib. Kalau dia tidak percaya, dia bukanlah orang Islam, bukanlah orang yang beriman. Maka rawatan mendoakan pesakit bukan hanya penyakit biasa, malahan merangkumi segala penyakit, termasuklah juga penyakit kronik yang sukar. Maka harus kita fahami kesembuhan suatu penyakit itu bukanlah melalui pembacaan ataupun rangkaian ataupun dipanggil komponen doa yang disusun, tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacakan doa merupakan sebagai satu ikhtiar kesembuhan kita, seperti mana kisah yang berlaku daripada Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana berhajat besar agar dikurniakan zuriat. Kita boleh rujuk dalam suratul Imran ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mana di sana Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima doa permohonan ini. Lalu firman Allah SWT dalam surah Maryam ayat 4, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini telah lemah dan kepalaku telah putih dipenuhi uban, dan aku tidak pernah berasa hampa dalam berdoa kepadamu. Lalu firman Allah lagi dalam surah Anbiya, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Dan sebutlah peristiwa Nabi Allah Zakaria ketika dia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan daku seorang dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah juga sebaik-baik yang mewarisi. Begitu juga dengan peristiwa Nabi Ayub alaihi wassalatu wassalam yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihilangkan penyakit yang hidapinya. Dikatakan dalam suratul Anbiya, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ini ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang amat mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Rasulullah SAW pun sendiri sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan daripada gangguan iblis dan syaitan, walaupun baginda seorang yang maksum. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sendiri pun berdoa, bermohon
perlindungan, apatah lagi kita sebagai seorang hamba yang sangat lemah ini. Sebab itu ditujukan kepada kita semua sentiasa kita berdoa. Ya, kita nak keluar rumah pagi selepas saja solat fardu subuh, Nabi dah ajar dah. Ya, doa-doa perlindungan. Kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali pagi. Nabi dah ajar baca 3 kali pagi, 3 kali petang selepas solat fardu asar. Nabi ajar suruh baca suratul ayatul kursi selepas solat fardu subuh sehinggalah solat fardu isyak, supaya kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan. Ini Nabi, seorang yang maksum pun, seorang yang terpelihara daripada melakukan dosa pun berdoa. Apatah lagi kita seorang hamba yang tersiasa banyak kelemahan, banyak dosa dan banyak kelemahan, alpa dan sebagainya. Sebab itu firman Allah Taala suratul Mukminun ayat 97-98, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung denganmu, wahai Tuhanku, dari kehadiran mereka. Oleh sebab itulah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sewajarnya kita menjadikan doa ini sebagai ibadah ataupun wasilah untuk kita mengadu dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi dan rasul tidak berputus-putus berdoa dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pula kita seorang manusia biasa. Sudah pasti perlu kita menggandakan usaha untuk terus kita berdoa dan berserah kepadanya. Baik, habis bab doa. Ke dalam pengajaran yang boleh kita ambil daripada kita tengok daripada ayat Al-Quran tadi, menunjukkan kepada kita semua sebagai seorang hamba Allah, kita hendaklah yakin, kita hendaklah berdoa supaya kita bermunajat supaya Allah memberikan perlindungan kepada kita semua daripada apa jua bentuk kesusahan, apa jua bentuk penyakit dan sebagainya. Suatu usaha dan ikhtiar kita. Dan dalam kaedah kita berdoa ini ada adab-adab berdoa. Kita tahu bahawa doa ini merupakan suatu pengaduan atau permintaan seseorang hambanya kepada Allah SWT. Sememangnya yang diharapkan melalui doa yang kita pohon itu untuk kita mendapatkan penerimaan, kemakbulan kita, ataupun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi memastikan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa perkara yang harus kita titik beratkan dan kita perlu mengambil perhatian yang menyentuh berkaitan tempat kita berdoa, waktu kita berdoa, dan kaifiat kita berdoa. Ada beberapa kategori tentang adab-adab berdoa ini yang perlu kita ketahui, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu berkaitan dengan memilih tempat kita berdoa yang mustajab. Kita tahu bahawa doa ini boleh kita lakukan di mana-mana sahaja, dengan syarat tempat tersebut hendaklah bersih, bukan tempat-tempat yang kotor,
ataupun bernajis. Contohnya kita berdoa dalam tandas, ya, kita doa dalam bilik air, bahkan ketika berada di mana sahaja pun, dalam kenderaan, termasuklah kita nak masuk dalam hutan, contohnya kita dalam kelas dan sebagainya, maka kita tidak mengira di mana sahaja pun kita berada, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, lagi Maha mengetahui tentang doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya, kerana Dia sentiasa ada bersama-sama dengan hamba-hamba. Baik itu dalam firman Allah SWT dalam suratul Hadid ayat 4, tuan-tuan boleh rujuk, dikatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Namun terdapat beberapa tempat tertentu yang diberikan kelebihan yang menghasilkan kemakbulan oleh Allah SWT apabila doa itu dipanjatkan berbanding tempat-tempat lain. Tuan boleh rujuk dalam kitab Mukhtasar Silah Al-Mu'min, seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri, ya, yang menulis dalam risalah kitabnya itu untuk penduduk Mekah, menyatakan terdapat 15 tempat yang dimakbulkan oleh Allah SWT apabila mereka berdoa di tempat ini. Apa antaranya? Di mana tempatnya? Iaitu yang pertama, tempat kita berdoa di tempat yang mustajab itu, iaitu di kawasan ini bagi yang penduduk Mekah, ya, iaitu berhampiran dengan Kaabah. Ya, tuan-tuan yang pergi umrah, ya, mereka ibadah umrah, jangan lupa tempat di antara yang tempat mustajab yang diberitahu oleh tuan guru kita, iaitu seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri, iaitu berhampiran Kaabah, termasuklah sekelilingnya ketika tawaf. Satu tempat yang mustajab. Yang kedua di multazam, ya. Sebab itu kalau orang menunaikan ibadah umrah tidak berputus-putus, ya, di mulutnya sentiasa berdoa dikelilingin semasa kita tawaf, ya, boleh kita berdoa, kerana tempat ini telah diiktiraf sebagai tempat yang mustajab. Selain daripada multazam, iaitu di bawah pancuran emas. Kalau tuan-tuan melihat pancuran di kawasan Kaabah itu ada pancuran emas di tengahnya, ya, di antara rukun Yamani yang Syami itu antara, ya, tuan-tuan boleh berdoa di situ, di dalam Kaabah, ya. Antaranya yang keempat. Yang kelima di sisi Telaga Zamzam. Telaga Zamzam dah tutup lah, ya. Yang keenam dikatakan berhampiran makam Nabi Ibrahim, ya, di kawasan makam Nabi itu. Kita tengok ada yang berebut, orang nak berdoa, datang orang yang puak-puak yang tidak bertanggungjawab ini, dia salah gunakan pula, ambil kain Kaabah digunting dan sebagainya, yang diciumnya dekat batu-batu tu. Padahal batu-batu tu bukan batu yang betul, itu tempeleri je tuan-tuan, ya. Batu je telah di dalam Kaabah itu, ya. Ada yang ambil, dia cium, ambil kain ihram, letaknya minyak dan sebagainya, berbagai-bagai, ya, keadaan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka yakin di situlah tempat yang mustajab, yang dikatakan 15. Antaranya lagi yang ketujuh, iaitu di atas Bukit Safa. Tuan-tuan pergi Safa Marwah itu, itu doa di situ, kita berdoa di atas Bukit Safa. Sekarang dah tak ada bukit dah, ya, dia sedikit je, batu-batu tu pun dia telah tutup dengan silikon, ya. Dan yang terkini dia tetap cermin, jadi tuan-tuan tak boleh naik sampai ke atas, ya. Banyak perubahan-perubahan lah. Yang ke-8 di antaranya di atas Bukit Marwah, sama Safa dan Marwah, ya.
selesai tuan melakukan Safa Marwah, akhirnya bertahlul, ya. Dan yang kesembilan di kawasan sa'i, antara sa'i itu, ya, itu kawasan yang dimakbulkan, tempat yang mustajab. Dan yang ke-10 di Arafah. Jadi orang yang nak menunaikan fardu haji, dia akan pergi ke Arafah ketika musim haji sahaja. Makanya duyufur rahman, ya, bakal-bakal haji kita akan ke sana. Di Arafah ini jangan tinggalkan doa. Jangan buang perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Jangan leka mulut kita sentiasa bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Muzdalifah ketika musim haji sahaja, ya, orang yang melakukan ibadah umrah dia bawalah pergi ziarah ke tempat-tempat ini. Tetapi orang yang menunaikan fardu haji, tempat ini adalah suatu tempat yang wajib, ya, ke ziarah ataupun dilakukan ibadah ini di Arafah. Sebab kalau orang yang pergi haji dia tak pergi Arafah, maka hajinya tidak sah. Al-hajju bermakruf di Arafah. Walaupun dalam keadaan sakit dan sebagainya, dia bawa. Sekalipun dalam kenderaan ambulan, van, ada orang yang ditimpakan musibah sakit sehingga dibawakan seorang yang menunaikan fardu haji itu untuk mendapatkan haji yang mabrur. Inilah di kawasan-kawasan di antaranya di Mina ketika musim haji saja. Sampai tuan-tuan mereka di Jamrah Sughra ketika musim haji, ataupun Jamrah Wusta ataupun Kubra. Ini juga dalam keadaan pada ketika musim haji saja. Ini dalam keadaan 15 tempat yang dikatakan tempat yang dimustajabkan doa. Manakala di Madinah, tempat berdoa yang mustajab itu ialah di Masjid Nabawi, khususnya di Raudhah. Sebab itu kita lihat orang yang menunaikan, tak kiralah umrah ke haji ke, sampai saja Masjid Nabawi, mereka tidak terlepas daripada pergi ke Raudhah untuk berdoa di kawasan Raudhah itu. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, yakni taman, iaitu daripada taman-taman syurga. Maka kita di sini, kita seorang hamba Allah di Malaysia ni, di mana perlu kita mendapatkan taman-taman syurga? Di majlis ilmu lah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan jangan rasa risau, itu di Mekah, Ustaz, di Madinah. Kami di Malaysia ni macam mana? Ya, ini telah diberikan kaedah-kaedah ataupun memilih waktu berdoa yang mustajab, yang saya kira perlu kita tahu, perlu kita mempelajari, ya, bahawasanya di mana kita perlu kita berdoa, sehingga kan orang yang duduk dalam majlis ilmu itu pun sudah diberikan, dikatakan orang yang duduk dalam majlis ilmu itu dikatakan di dalam majlis Raudhatul Jannah, taman-taman syurga. Di mana juga tuan-tuan berada dalam majlis ilmu, kira di masjid walaupun di pejabat dan sebagainya, ada juga majlis ilmu, itu di antara tempat ataupun orang dalam golongan orang yang dikatakan di taman-taman syurga. Maka dalam memilih waktu berdoa ini, doa yang mustajab ini, ketika berdoa, maka seseorang itu disarankan memohon kepada Allah SWT dengan rasa tawaduk, yakni rendah diri, dengan hati yang penuh khusyuk, dalam keadaan yang tenang dan selesa. Maka doa boleh dibaca pada bila-bila masa sahaja. Walau bagaimanapun terdapat beberapa waktu yang dikhususkan, ya, dikatakan dipanggil waktu mustajab.
antara waktu-waktu yang mustajab itu antaranya dikatakan pada malam Lailatul Qadar. Di dalam setahun ini ada satu bulan yang Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang sangat berbeza, ya, raja segala bulan, iaitu selain daripada Sayyidul Ayyam, iaitu dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Kita kena ingat kita sekarang bulan Zulqaidah. Bulan Zulhijjah nanti tuan-tuan jangan lupa, masuk saja satu Zulhijjah, insya-Allah satu hari bulan 7, tak salah saya hari Jumaat, satu hari bulan Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah, sehinggalah hari Tasyrik dan sebagainya. Jangan lepaskan tuan-tuan tentang doa kita, ibadah kita. Banyak kelebihan-kelebihan di dalam Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan itulah dikatakan waktu yang mustajab doa. Yang kedua, 1/3 malam, iaitu ketika kita bangun mengerjakan solat malam ataupun qiyamul lail. Bagi orang yang menunaikan fardu haji, iaitu pada hari wukuf di Arafah. Sebab itu waktu wukuf di Arafah itu di antara waktu-waktu yang mustajab doa-doanya yang diterima. Dan kita di Malaysia ini, apa perlu kita waktunya ni, iaitu Sayyidul Ayyam. Sepanjang hari Jumaat ini, namun terdapat satu waktu yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada hari Jumaat. Ya, ada setengah meriwayatkan mengatakan sehinggalah pada waktu asar. Ya, tak kiralah ada pada hari ini, sehinggalah pada waktu maghrib tadi. Antara doa-doa yang boleh dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam 2 hari raya, iaitu hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Dan setiap kali selepas solat fardu, ya, kita berdoa. Dan waktu antara azan dan iqamah, ini antara waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ketika sujud, sembahyang kita sujud, itu ada waktu kita berdoa. Dan waktu selepas asar, dikatakan walaupun telah dinyatakan waktu-waktu tersebut, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, seorang itu hendaklah rajin berdoa pada bila-bila masa sahaja. Peluang untuk mencari peluang, dan peluang yang terbaik untuk kita mendapatkan waktu-waktu yang dimakbulkan, agar pengaduan kita dan permintaan kita kepadanya diterima dengan baik. Ini suatu ikhtiar kita lah, sehingga dia beritahukan keadaan, walaupun dalam keadaan-keadaan yang saya katakan tadi, malam Lailatul Qadar, ya, 1/3 malam, hari-hari wukuf, kita boleh sahaja berdoa bila-bila masa sahaja, ya, ala kulli hal. Namun yang pentingnya kita jangan sombong untuk kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menerima segala pengaduan kita, permintaan kita kepadanya, sama ada diterima baik ataupun sebaliknya. InsyaAllah, ya, kita nak masuk waktu lah. Kita akan sambung seminit lagi. Antaranya yang boleh kita sambung sikit, iaitu mengetahui kaifiat berdoa yang betul, iaitu kita yang diterangkan. Maka kita tuntutan kita memilih, saya katakan tadi, tempat kita berdoa, waktu kita berdoa ataupun sewajarnya. Namun berdoa juga lebih sempurna jika dapat kita memelihara adab-adab sebagai seorang hamba Allah, iaitu agar kita doa dan pengakuan mendapat pertimbangan. Dan kita akan dapat sambung insya-Allah pada episod yang akan datang, ya, di mana kesimpulan yang boleh katakan, saya katakan kesimpulan pada hari ini, maka kita jangan terlepaskan doa, bermohon pada Allah SWT ketika sujud antara azan dan iqamah. Jangan kita lepaskan peluang ini. Hari Jumaat, jangan buang masa hari Jumaat itu, sentiasa berdoa. Antara khutbah, 2 khutbah pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak berdoa ini dikira orang yang sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Aku nak doa macam mana, kata dia. Segala perbuatan kita semua telah diberikan. Cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.